Hai, salam sejahtera semua. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita Bahasa Melayu tahun 4, tema kemasyarakatan, unit 1, jiran tetangga, dan apa yang kamu akan belajar hari ini adalah menulis, bertutur dan kata nama am. Baik, jadi saya harap semua boleh bersedia. Dan apa yang kita perlukan hari ini adalah buku garis satu anda. Baik, jom kita mulakan. Baiklah, standard kandungan untuk sesi kali ini adalah asas menulis, mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan standard pembelajaran pula untuk sesi kita hari ini adalah pertama, menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat, bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa, dan memahami dan menggunakan kata nama am mengikut konteks tidak formal. Baiklah, apa yang kita harapkan dalam sesi PDP kita hari ini adalah kamu semua dapat menulis 3 ayat menggunakan tulisan berangkai dengan bimbingan guru, menyatakan sekurang-kurangnya 2 peribahasa yang terdapat dalam ayat dengan betul, dan membina 4 ayat menggunakan kata nama am dengan betul. Baik, jom kita mulakan dengan aktiviti yang pertama kita, iaitu aktiviti sambungan daripada tajuk minggu lepas, tajuk yang pernah kita belajar pada sebelum ini. Jadi kita akan teruskan, kita sambung sahaja. Kamu masih ingat lagi tak hadis? Dalam pembelajaran lepas ada watak bernama hadis. Baik, kita tengok ya. Baik, hadis telah muncul sebagai pemenang dalam pertandingan tulisan berangkai semasa Hari Keluarga Taman Impian. Rakan-rakan hadis, Jiwen, Jimmy dan Rajiv berasa gembira atas kejayaan hadis. Mereka telah memberikan ucapan tahniah kepada hadis. Baik, kamu nampak? Ini adalah tulisan hasil kerja hadis yang telah dinobat sebagai apa? Sebagai juara. Ini adalah hasil tulisan berangkai hadis. Jom kita cuba baca. Saya rasa kamu semua boleh ni baca ni perlahan-lahan, ya, lambat-lambat pun tak apa. Terima kasih warga Taman Impian. Hari Keluarga Taman Impian dapat mengeratkan hubungan sesama kita. Aktiviti seperti ini dapat memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk taman. Nokta ada jadi kamu dah baca. Ini ada dalam buku teks kamu, ya. Buku teks muka surat 4. Baik, buku teks muka surat 4 tahun 4. Jangan salah buku teks tau. Baik, kita tengok pula. Ini adalah satu kad ataupun surat yang telah ditulis oleh Jiwen, Jimmy dan Rajiv, kawan-kawan hadis. Nampak? Dia tulis apa? Jom kita baca dulu. Tahniah hadis. Tahniah hadis. Baik. Kami ingin mengucapkan tahniah atas kemenangan kamu dalam pertandingan tulisan berangkai. Kamu sememangnya layak menjadi juara kerana tulisan berangkai yang kamu hasilkan sangat cantik dan kemas. Kami berdoa agar kamu akan terus berjaya. Ikhlas, Jiwen, Jimmy dan Rajiv. Baiklah. Jadi
Kamu dah tengok tadi contoh saya tunjukkan contoh. Ini contoh tulisan berangkai yang dihasilkan oleh saudara siapa? Hadif. Sekarang kawan kepada Hadif 3 orang tu, Jiwan, Jimmy dan Rajiv. Mereka menghantar satu ucapan, satu kad ataupun kertas ucapan tahniah. Aktiviti kita pada hari ini, kita ingin menulis ayat ini semula tetapi dalam tulisan berangkai. Baik, saya akan bimbing kamu untuk menghasilkan tulisan berangkai ini dari awal hinggalah akhir. Boleh Okey, sebelum itu kamu perlu sediakan buku tulis garis 1. Baik, boleh? Buku tulis garis 1. Ini saya mengambil contoh saja buku Buku tulis yang kamu perlu sediakan adalah buku tulis garis 1. Okey, dah bersedia? Okey, pastikan kamu bersedia dahulu dan kita akan teruskan. Okey, baiklah. Jom kita mula. Okey, kita lihat pada ayat yang pertama. Kami ingin mengucapkan tahniah. Okey. Kami ingin mengucapkan tahniah. Jadi kita akan mulakan. Pastikan semasa kamu hendak menulis tulisan berangkai, mata pensel kamu perlulah tajam. Sebaiknya kamu menggunakan pensel ini pensel 2B. Okey, menggunakan pensel 2B. Kalau pensel lain pun boleh, dan saya suka kalau gunakan pensel kayu. Boleh diasah dan boleh ditajamkan. Baik, jom kita mulakan. Pemadam kita bersedia. Alright, boleh. Kami ingin mengucapkan tahniah. Baik, kami. Okey. Tulisan berangkai ini subjektif. Kamu boleh ikut cara yang kamu selesa. Okey, saya mulakan dulu ya. Kami. Sambung di sini. Ka. Ini huruf M. Kami ingin. I N G I N. Kami ingin mengucapkan. G. Kamu boleh cuba perlahan-lahan P dan K terus sambung. Mengucapkan N. Mengucapkan apa? Mengucapkan tahniah. Tahniah. Okey. Tahniah. T H N I A H. Tahniah. Atas. Ambil A macam ni A. Terus sambung T A S. Perhatikan S. Atas. Kemenangan. Atas kemenangan kamu. Dalam pertandingan. Maafkan saya. Pertandingan. Pertandingan. Tulisan berangkai.
L-I-S-A-N. Tulisan. Baik, kalau kamu rasa saya buat ini terlalu laju, kamu boleh perlahankan video ini pada minit saya mula-mula menulis kami ini. Alright? Boleh? Perlahankan video tu supaya kamu boleh lihat satu persatu macam mana saya tulis huruf yang berkenaan. Okay. Tulisan berangkai. Sambung B ya. B. Nampak? I, R. Berangkai. K, A, I. Tulisan berangkai. Noktah. Kamu sememangnya K berjugak macam ni ya. Kamu boleh buat macam mana kamu suka. Dia tiada wajib tarik dari sini, tidak juga ya. Kamu sememangnya. Sememangnya. Kamu sememangnya layak. Layak menjadi juara. Menjadi juara. Kerana tulisan S-A-N. Kerana tulisan berangkai. Ya, B, berangkai. R. Sang berangkai. Yang kamu hasilkan sangat cantik. Tengok C A N T I K. Cantik dan kemas. Maaf, kita padam semula. D ni salah ni. Dia sepatutnya diambil awal, ditarik dahulu awal. Okey. Kamu padam betul-betul. Cantik dan kemas. Macam ni. D A N kemas. K E M A S. Noktah. Okey. Dalam seni menulis tulisan berangkai, kamu kena kawal dari segi tekanan. Contoh saya buat di sini, di atas sini. Kamu ingin menulis huruf A, kamu tekan, kamu angkat sedikit tangan, kamu tekan lepas semula A. Untuk B, ada waktu kamu akan tarik, tekan, ada waktu kamu akan angkat sedikit, tetapi jangan angkat semua. Untuk C, untuk D, tekan, angkat sikit. Macam tu. Baik, cikgu, saya teruskan ya. Kemas. Ayat yang terakhir. Kami berdoa. Kita ambil di sini pula ya. Kami. Saya tekan, saya angkat sikit, saya lepas. Saya tekan sikit, lepas. Berdoa. R. Kami berdoa agar kamu. A. Agar kamu akan terus berjaya. Akan terus
berjaya. Baik. Jangan lupanya bawah tu ikhlas. I ikhlas. I ni dia buat cantik sikit, dia buat I ich H L A S. Nama di sini Jitwen. Kita boleh ikut saja, okey? Jitwen, Jimmy, Dan, Rajiv. Baik, boleh ya? Jadi inilah hasil. Walaupun saya pasti kamu boleh buat lagi cantik daripada yang saya hasilkan. Baik. Ingat ya, untuk penulisan berangkai, kita ada waktu kita perlu tekan dan ada waktu kita perlu angkat sedikit. Kurangkan tekanan. E. Contohnya E. F. G. H. I. J. Ataupun J. K. L. M. N. O. P. Q. R ataupun R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Baik. Cukup untuk aktiviti tulisan berangkai. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Jom kita mulakan. Aktiviti yang kedua adalah peribahasa. Kamu boleh merujuk dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4, buka surat 5. Baik. Peribahasa ni apa? Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Jadi peribahasa ni bukan kita lihat kepada satu perkara sahaja. Peribahasa ni ia besar, dia ada pembahagian dia, ada beberapa perkara yang kamu kena faham dalam peribahasa. Dia ada pecahan-pecahan ni lah. Okay. Kita tengok dahulu peribahasa dalam ayat. Okay. Program kebun komuniti. Encik Husin membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Baik, Encik Husin membawa anaknya, siapa? Ada 2 orang, Hadif dan Hajar, ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Okey, lihat foto yang pertama, gambar yang pertama. Kata ayahnya, penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Dan gambar foto yang kedua, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Ini kata Hajar, ya. Okey, cuba kamu lihat pada gambar yang pertama ni. Nampak tak tulisan yang dimerahkan? Tulisan perkataan, ya.
yang dimerahkan. Ada dua perkataan di sini. Digabung dua. Apa itu? Ambil berat. Perkataan yang berwarna merah ini adalah contoh peribahasa. Contoh apa? Peribahasa. Faham tak apa maksud ambil berat ni? Saya bagi contoh yang lain. Ibu bapa kamu ambil berat tentang kesihatan kamu. Ibu bapa ambil berat tentang kesihatan kamu. Buktinya, ketika kamu sakit, mereka membawa ke klinik. Agak-agak kamu, apa maksud ambil berat dia? Maksudnya, ambil prihatin. Maksudnya prihatin. Betul-betul nak menjaga ni kebun komuniti dalam ayat ni. Yang kedua, berganding bahu. Apa itu berganding bahu? Kamu tahu bahu kan? Bahu ni, okey, bersama-sama. Maksudnya, saya kagum melihat mereka bersama-sama. Kita berganding bahu mengusahakan kebun ini. Kita harus berganding bahu dalam menurunkan apa? Dalam menurunkan apa yang berlaku sekarang? Dalam menurunkan kadar penularan coronavirus 19. Kita kena berganding bahu. Yang seterusnya, foto yang ketiga kamu boleh lihat adalah besar hati yang ada dalam kotak biru. Besar hati. Yang kedua, mandi peluh. Apa ni besar hati? Hati dia besar. Bukan sebab hati dia bersaiz besar. Tetapi, besar hati bermaksud saya berbesar hati untuk membantu kamu. Nampak tak ada seorang wanita berbaju merah-merah kat sini kan? Berbaju merah jambu. Bertudung apa ni? Kemudian, dia berbesar hati. Besar hati. Hendak membantu. Dia rasa bolehlah untuk membantu. Dan kedua, mandi peluh. Pernah tak awak mandi peluh? Kamu biasanya mandi peluh ketika bermain di padang. Apa maksud mandi peluh? Bersungguh-sungguh sampai basah baju pakaiannya. Maksudnya bersungguh-sungguh mandi peluh. Kamu bermain sehingga bermandi peluh. Bersungguh-sungguh. Okey. Foto yang keempat, sekangkang kera. Sekangkang kera. Pernah tengok kera tak? Ada perkataan sekangkang, kangkang, kaki yang dikangkang, dan kera. Kera ni haiwan kan? Kangkang kera. Bayangkan seekor kera yang sedang mengangkang. Besar ke kecil? Kecil kan? Ini adalah peribahasa yang bermaksud sekangkang kera adalah peribahasa yang bermaksud kecil, kawasan yang kecil. Sekangkang kera. Walaupun kawasan kebun komuniti sekangkang kera, tapi mereka bersungguh-sungguh untuk mendirikan atau bersungguh-sungguh untuk mengusahakan taman kebun komuniti dan menambat hati. Dua perkataan. Satu, menambat. Yang kedua, hati. Apa itu menambat? Menambat ataupun tambat. Tambat adalah mengikat. Hati adalah hatilah. Okey, apa maksud yang kamu boleh agak menambat hati? Apa mengikat hati? Kamu lihat contoh yang saya berikan. Wajah gadis itu berjaya menambat hati saya. Boleh agak tak? Ataupun telefon keluaran terbaru dari Apple menambat hati saya. Boleh agak kan? Tak perlu untuk saya jelaskan. Kamu boleh agak. Okey. Contoh peribahasa. Kita lihat kepada contoh peribahasa. Okey. Peribahasa sangat luas. Yang pertama, kita ada simpulan bahasa. Yang kedua, perumpamaan. Ketiga, kita ada pepatah. Yang kelima, kita ada bidalan. 4 bidalan, dan yang kelima kita ada kata-kata hikmat. Okey, jom kita tengok simpulan bahasa ni apa? Perumpamaan ni apa? Pepatah ni apa? Bidalan ni apa? Kata-kata hikmat ni apa? Baik murid tahun 4 bersedia di rumah bersungguh-sungguh.
Okey, kamu kena fokus ni. Boleh? Simpulan bahasa. Contoh. Pekak badak. Ada jalan. Yang pertama, pekak badak. Cikgu di sekolah, cikgu bagi contoh lah ya. Pekak badak. Ibu kamu memanggil kamu. Along. Oh, Along. Tolong tolong ibu ni. Tapi, apa yang kamu buat tak tahu. Kamu buat tak dengar. Itu adalah pekak badak ataupun tidak mendengar. Okey, yang kedua, ada jalan. Maksudnya apa? Okey, contoh saya berikan. Dalam setiap dalam kesusahan tu pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluar ataupun penyelesaiannya. Ada jalan bermaksud penyelesaian. Susah mana pun untuk kita belajar PDPR ni, kita bersungguh-sungguh pasti ada jalan. Pasti akan dibantu. Pasti Tuhan akan bantu kita untuk kita belajar walaupun kita jauh. Seterusnya, perumpamaan. Bagai itik pulang petang. Pernah tengok itik kan? Pernah tengok tak itik yang hidup? Kamu nampak? Di mana biasa itik ni hidup? Biasa nampak di mana? Di kampung. Bagai itik pulang petang. Orang kampung, macam saya orang kampung, biasa saya pernah tengok itik dia berjalan waktu petang untuk pulang ke sarang atau pulang ke rumah dia lah. Okey, bagai itik pulang petang, maksudnya berjalan lambat-lambat. Kamu habis saja waktu rehat, kamu ke dewan, tetapi jalan kamu bagai itik pulang petang, maksudnya berjalan dengan lambat, lengang-lenggok ya, bagai itik pulang petang. Kenapa pulang petang? Sebab itik haiwan ya, dia di kampung waktu petang dia akan pulang ke rumahnya. Okey, seterusnya kita ada pepatah. Contoh pepatah ialah hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Hendak seribu daya, kalau kamu nak, kamu akan usaha juga. Tak hendak seribu dalih. Dalih ni tak apalah, tak nak lah, tak apalah, biarlah dulu, nantilah. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Ini satu ayat hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau kita inginkan sesuatu, kita akan usaha supaya kita dapat benda tu. Kalau kita ingin belajar sungguh-sungguh, kita akan usaha juga. Walaupun sedikit, kita akan usaha juga. Tapi kalau kita tak nak, kita bagilah alasan macam mana pun, kita akan dapat. Okey, yang seterusnya kita ada bidalan. Okey, bidalan bermaksud contohnya adalah indah kabar dari rupa. Kabar, indah kabar dari rupa. Kita tengok yang pertama dulu. Indah kabar. Berita yang disampaikan tu, wow, menarik perhatian kita. Tapi berita yang bila kita berada di tempat itu, menghampakan. Seperti indah kabar dari rupa. Kita lihat dalam berita, di sebuah kedai ada potongan harga 70%, barangan berkualiti dan cantik. Tapi bila kita pergi ke kedai itu, kita terkejut. Ya Allah, indah kabar dari rupa. Berita digahkan, tetapi hakikatnya keadaan sebenar tidaklah menarik seperti yang kita dengar-dengar tu. Baik, dan yang seterusnya kita ada kata-kata hikmat. Contohnya, masa itu emas. Ini biasa kamu lihat di sekolah ataupun di mana-mana saja. Masa itu emas. Kenapa disamakan masa dengan emas? Okey, masa itu boleh dikembalikan tak? Tak boleh. Dia disamakan seperti emas sebab berharga. Masa itu sangat berharga. Kamu tak boleh ulang balik waktu semalam. Kamu tak boleh ulang balik sewaktu kamu tahun 3 dahulu. Kamu kena teruskan hidup kita ni. Masa itu emas, jangan kita sia-siakan. Waktu kita ada peluang untuk kita belajar, kita belajar. Jangan kita gunakan untuk aktiviti yang tak berfaedah. Masa itu emas, gunakan masa yang ada itu untuk aktiviti yang bermanfaat. Baik, cuba kamu cari peribahasa yang terdapat dalam contoh ayat di bawah.
Baik, kita lihat pada contoh ayat yang pertama. Okay. Pak Samad mendapat durian runtuh apabila memenangi cabutan bertuah. Saya ulang. Pak Samad mendapat durian runtuh apabila memenangi cabutan bertuah. Okey, cuba lihat di manakah terdapatnya peribahasa dalam ayat yang pertama ini. Cuba kamu cari. Biasanya yang pelik itu adalah peribahasa. Jawapannya apa? Okey. Durian runtuh. Pernah tengok durian runtuh tak? Pernah dengar tak? Maksudnya, okey, kalau kamu ada kebun, pernah pergi ke kebun waktu musim hujan kan? Hujung tahun ke atau bila waktu musim durian runtuh, dia akan bunyi yang sangat bising. Maksud durian runtuh ni, keadaan durian tu runtuh, durian yang banyak runtuh, maksudnya rezeki. Rezeki tu banyak yang datang. Pak Samad mendapat rezeki yang banyak apabila memenangi cabutan bertuah. Durian runtuh ni, kamu ada orang suka durian, contohnya ini adalah peribahasa ya. Durian runtuh maksudnya keadaan yang sangat-sangat banyak rezeki, mendapat rezeki yang sangat banyak, untung besar. Baik. Contoh ayat yang kedua. Hidup keluarga Siti bagai kumbang putus tali setelah dibantu Ustaz Abid Liu. Hidup keluarga Siti bagai kumbang putus tali setelah dibantu Ustaz Abid Liu. Agak-agak boleh teka tak di manakah peribahasa dalam ayat ni? Yang pelik itu adalah peribahasa kan, saya cakap tadi. Tapi kena hati-hati. Okay, bagai kumbang putus tali. Okay. Peribahasa dalam ayat ini adalah bagai kumbang putus tali. Pernah tengok kumbang? Okay. Bagai kumbang. Kumbang bila beli diikat dalam atau dia tersekat dalam tali yang digumpal-gumpal, dia terseksa. Tetapi bila tali itu putus, kumbang itu telah bebas. Maksudnya hidup keluarga Siti ini telah senang. Bagai kumbang putus tali bermaksud keluar dari situasi yang sukar, yang susah, setelah dibantu Ustaz Abid Liu. Dan contoh ayat yang ketiga, Sofia berasa sedih seperti kaca jatuh ke batu. Sofia berasa sedih seperti kaca jatuh ke batu. Macam mana tu? Kaca jatuh ke batu. Kita ambil contoh jatuh ke batu. Walaupun di rumah kamu kaca jatuh ke lantai kan. Okey, kamu boleh agak kaca jatuh ke batu adalah peribahasanya. Maksudnya apa? Maksudnya kaca maksudnya sangat sedih. Kaca jatuh ke batu. Kita boleh tak kita ambil kaca tu, kita gam balik? Tak boleh kan? Begitulah perasaan Sofia, berasa sedih yang sangat-sangat. Baik, kita akan teruskan dengan aktiviti yang ketiga, iaitu kata nama am. Baik, untuk aktiviti ini kamu boleh rujuk dalam buku teks tahun 4 muka surat 6. Baik, kata nama am ni sebenarnya apa dia? Okey, kita ulang balik. Kamu pernah belajar ni. Kata nama am merujuk benda, manusia, tempat dan haiwan secara umum. Baik, secara umum. Tiada spesifikasi tertentu, tiada. Secara umum. Baik, contohnya yang pertama kita lihat manusia. Manusia iaitu guru. Guru itu, perkataan itu, guru adalah kata nama am. Budak itu adalah kata nama am. Okey, contoh untuk tempat pula, rumah dan taman. Kalau diberikan taman bahagia, itu dah jadi kata nama khas. Kalau rumah pangsa Seri Kenanga, itu sudah menjadi kata nama khas. Tetapi kalau ditulis rumah itu cantik. Perkataan rumah itu
Rumah RUMAH itu adalah kata nama am. Kalau ditulis rumah pangsapuri ataupun rumah villa kenanga, itu sudah menjadi kata nama khas. Dan seterusnya haiwan. Contoh haiwan, ayam, harimau. Perkataan ayam itu, perkataan harimau itu adalah kata nama am. Itik, arnab, apa lagi haiwan? Beruang, gajah, itu adalah contoh kata nama am, ya. Baik. Benda. Benda. Buku, kerusi. Maafkan saya, salah ejaan di situ. Kerusi. Pensel. Okey. Apa lagi? Pemadam, komputer, telefon bimbit dan sebagainya. Benda. Boleh? Kita teruskan. Okey, dengan topik kita kata nama am sekarang. Jom kita baca dahulu. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadif dan adiknya, Aina, berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Baik, ini contoh situasi yang pertama. Okey, tadi saya telah terangkan tentang kata nama am, ya. Tempat, haiwan, benda, orang. Kamu boleh teka tak dalam petikan yang pertama ni, situasi pertama ni, mana kata nama am? Bukan kata nama khas, kata nama am. Baik, kamu boleh pause video ni, kamu boleh hentikan seketika dan kamu cari dahulu. Okey, kita akan teruskan dengan yang seterusnya, iaitu situasi 2. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pak Cik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pak Cik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Baik, dalam situasi 2 ini, kita boleh lihat ada beberapa banyak sebenarnya kata nama am yang ada dalam teks situasi ini. Okey, seperti yang telah saya beritahu tadi, kata nama am. Okey, kalau contoh, cuba kita lihat Makcik Minah. Adakah Makcik Minah itu kata nama am? Ada nama ni, Makcik Minah. Makcik Minah adalah kata nama khas. Kamu kena ingat, ya, biasanya kata nama am ia tidak dimulakan dengan huruf besar. Dia mesti huruf kecil. Contoh, ruang tamu. Ruang tamu ni tempat, kan? Huruf besar ke kecil? Huruf kecil. Itu kata nama am. Kata nama am. Baik, kita lihat pula kepada contoh yang lain. Contoh yang lain. Apa lagi yang ada dalam petikan ini? Ruang tamu sudah kita lihat. Okey, baiklah. Kita lihat di bawah ini ada munshi cilik. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum, atau dalam bahasa Inggerisnya general. Contohnya rumah, sungai, kereta,
mimpi basikal. Cuba kamu perhatikan huruf di hadapan adalah huruf kecil. Okay. Jika Pak Cik Ismail ini kata nama khas. Baik. Aktiviti. Baik, sekarang senaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Kemudian kita akan bina ayat menggunakan kata nama am. Jom kita mulakan. Baik, arahan yang diberikan adalah senaraikan kata nama am dan bina ayat. Okey, dalam teks yang telah kamu lihat tadi, okey, saya tolong senaraikan ni. Yang pertama adalah ruang tamu. Jom kita cuba bina ayat menggunakan menggunakan kata nama am ini. Ruang tamu, tempat kan? Ruang tamu. Okey, baik. Ruang tamu Makcik Minah sangat kemas. Boleh ya? Okey, ruang tamu Makcik Minah sangat kemas. Yang kedua, bungkusan. Ahmad menyimpan kuih dalam bungkusan makanan. Yang ketiga, kita ada rumah. Setelah kenyang, mereka pulang ke rumah. Boleh? Okey, baik. Saya rasa sampai di sini saja untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menghadiri kelas kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Jaga diri, jaga segala-galanya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.